Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang 307 ataupun 308. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam an-Nawawi qala wa anhu, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia kata, siapa kata? Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimati, wahai perempuan-perempuan Islam, la tahtiranna jaratun li jaratiha, janganlah menganggap lekeh, menghina oleh seorang jiran bagi jirannya. Jangan hina oleh seorang jiran bagi jirannya. Hina ni maksudnya jangan ambil remeh. Domir kha tu kembali pada jarah. Walau firsina syatin, sekalipun dia sedekah tu dengan firsina syatin. Firsina syatin ni kaki kambing, walaupun sedekah kaki kambing. Hari ni kita baca dulu dalam bab kasrati turuki khairi, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, salah satunya sedekah, walaupun hanya dengan kaki kambing sekalipun. Maksudnya sedekah juga walaupun sikit, gitu. Jangan ambil lekeh. Hadis tu muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis tu muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Baik. Wa anhu, dan daripadanya 308. Wa anhu, tak apa tak sahur dah. Kita dah baca dah sebelum ni. Wa anhu, dan daripadanya, daripada Abi Hurairah lagi. Banyak hadis dia dah. Tu yang kata dia riwayat hadis dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dekat 5,000 lebih. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Nama dia Abdul Rahman. Dipanggil dia tu Abu Hurairah. Dan daripadanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna'u jarun jarahu, jangan menegah ni atas jalan sunat, bukan wajib. Yang ni sunat. Jangan menegah jarun oleh seorang jiran, jarahu akan jirannya, an yaghriza ni memaku lah senang, memaku khasyabatan akan khasyabah, memaku akan khasyabatan, yakni akan kayu fi jidarihi, pada dindingnya, dinding jar tu, pada dindingnya, dinding jar tu. Maksudnya ni bukanlah wajib, ni bukan wajib, cuma gesaan daripada Nabi SAW. Jiran A dengan jiran B, jiran A dia nak paku tu sampai masuk dalam kawasan kita. Kata Nabi seeloknya tak perlu larang, gitu. Tapi payahlah kita nak buat benda ni, tidak. Tapi Rasulullah dalam riwayat tu Rasulullah kata macam tu. Maksudnya jangan larang seorang jiran akan jiran dia hak seorang lagi tu untuk paku kayu pada dinding dia. Macam tu. Maksudnya walaupun makan sikit kawasan dia tu, atas gesaan Nabi, eloknya kita halalkan. Eloknya. Tapi kalau kita nak halang pun tak adalah salah. Sebab larangan ni bukanlah larangan kata suruhan, ni bukanlah Nabi kata wajib. Kata ulama atas nama sunat. Maksudnya Rasulullah nak ajak kepada kita supaya tasamuh. Tasamuh ni tolak ansur. Sikit-sikit tu tak sahlah duk kira sangat. Gitu. Tak sah duk kira sangat, sikit-sikit tu kita berhalal-halal lah. Contoh
Contoh kalau kita tanah kita tu masuk sikit tanah dia, masuklah setengah kaki, jadi kita pejam-pejam mata, halal-halal lah. Macam tu Rasulullah nak ajak macam tu. Walaupun kadang-kadang kita tak halal pun taklah salah, sebab hak kita, betul tak? Tapi seeloknya begitulah, maksudnya tolak ansur lah. Ini pun sama ni, tolak ansur. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian berkatalah oleh Abu Hurairah. Tadi Nabi kata, habis dah setakat tu. Abu Hurairah kata, mali arakum anha mu'ridina. Kenapa bagi aku ni, apa pasal aku ni, aku tengok kamu semua anha, daripadanya, daripada hazihi sunnah. Domir ha tu, hazihi sunnah. Kenapa aku tengok kamu semua ni daripada sunnah ini mu'ridina, kamu semua berpaling daripada sunnah ni. Kamu semua tak buat sunnah ni. Jadi Abu Hurairah marah. Bukan marah, cuma dia tanya, kenapa aku tengok hampa tak buat sunnah ni? Maksudnya Abu Hurairah kata, kalau kita boleh hidup macam ni, tolak ansur macam ni, aman lah kehidupan kita. Kemungkinan masa zaman Abu Hurairah tu, manusia ni kira berkelahi bab-bab macam ni. Jadi Abu Hurairah kata kepada manusia zaman dia tu, kenapa aku tengok hampa semua ni berpaling daripada sunnah ni? Yakni sunnah dalam bertolak ansur. Nampak? Ini sunnah tolak ansur ni. Toleransi, gitu. Tolak ansur. Jangan duk terlalu halusi sangat. Ini tolak ansur. Sikit-sikit tu tak salah. Kita boleh kihlah dalam bab-bab lain tu. Kawan dia terpijak sejadah dia sikit, dia nak marah dah. Tak salah kot. Benda sikit-sikitnya, gitu. Benda atas jalan raya contoh kan. Maksudnya tolak ansur lah sikit. Memanglah dia salah, tapi salah tu kita maaf-maaf lah. Yalah, kita pun nak geram juga, tapi duk fikir balik, mungkin dia kalut kot. Tu yang dia makan jalan kita sikit tu, dia kalut nak hantar anak dia sekolah kot, contoh kan. Jadi kita tu tolak ansur lah sikit dalam bab tu. Jadi jangan terlalu strict sangat. Memang hak kita betul, hak kita tu betul, tapi kita tolak ansur lah sikit-sikit. Kalau banyak tu mungkin tak boleh kan, tapi kalau sikit-sikit tu tolak ansur. Ini sama. Tu yang Abu Hurairah kata, kenapa aku tengok hampa tak buat sunnah ni? Tu mu'ridina tu berpaling, maksudnya tak buat sunnah ni lah. Wallahi, demi Allah Ta'ala, la armiyanna, sungguh demi Allah Ta'ala, sesungguhnya aku akan melemparkan biha, dengannya, dengan sunnah ni, baina aktafikum, di antara bahu-bahu kamu semua. Aku akan ambil sunnah ni, aku akan tak tak bawa apa, semua hamba buat sunnah ni. Itu maksud anak biha tu kembali pada hadhi sunnah, baina aktafikum, di antara bahu-bahu kamu. Maksudnya aku nak ambil sunnah ni, aku nak letak dia di atas bahu hamba, suruh hamba buat benda ni. Suruh hamba buat benda ni. Tapi dengan syarat lah. Tu tengok tu Rasulullah guna kan, khasyabatan. Jadi bila Rasulullah guna dengan kalimah dalam riwayat ni lah, guna dengan khasyabatan. Khasyabatan tu satu kayu. Bukan banyak, satu kayu. Maksudnya kalau kita pakai riwayat yang khasyabah ni, maksudnya Rasulullah nak ajak kepada kita, sikit-sikit itu tolak ansur lah. Tu khasyabah kan. Rasulullah tak guna dengan banyak kayu. Riwayat ni lah. Jadi guna dengan satu kayu. Kalau terjemah tadi, jangan menegah seorang jiran akan jirannya, untuk seorang jiran dia tu menancapkan, memakukan satu kayu pada dinding dia. Satu kayu saja. Bukan banyak, maksudnya sikit je. Maksudnya sini nak ajak kita tak sikit tu, maksudnya tak salah ni sangat. Kalau banyak mungkin lah tak boleh nak buat benda tu kan. Tu yang Abu Hurairah kata, kenapa kamu tak boleh tolak ansur dalam bab-bab yang sikit-sikit tu? Kamu kena tolak ansur lah. Sikit-sikit tu. Begitu. Faham kan? Itu maksud. Muttafaqun alaih. Hadis ni Bukhari dan Muslim juga. Hadis sahih. Tak suka kita berbuat baik juga kepada jiran dalam bab-bab yang macam tu. Macam tu. Habis. Selesai tu. Kalau boleh buat tu, maksudnya hidup aman damai. Wa anhu wa bihi ilaihi, dan daripadanya, daripada Abi Hurairah ni, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa-siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga beriman dengan hari kiamat. Itu style Nabi SAW. Nabi sebut beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan hari kiamat.
Nabi tak sebut beriman dengan Rasul dan sebagainya. Walaupun beriman dengan Rasul pun rukun iman juga. Tapi Rasulullah sebut beriman dengan hari kiamat ni sebab nak beritahu kepada kita hari kiamat tu hari balasan. Kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala dan dia ingat hari balasan tu yang sebut wa yaumil akhir. Sedangkan rukun iman bukan yaumil akhir saja. Yang lain pun ada juga, tidak? Tapi yaumil akhir ni berkaitan dengan dosa pahala lepas kita mati, bangkit balik ke akhirat tu. Jadi dia kata kalau beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan hari kiamat, beriman sungguh-sungguhlah. Fala yu'zi jarahu, maka jangan menyakiti jangan menyakiti oleh man tadi akan jirannya. Jiran man tu, kalau terjemah betul-betul itu fala yu'zi jarahu tu tidak menyakiti. Tidak menyakiti dengan maksud jangan. Kalau kita mengaji balaghah ni panggil jumlah khabariyah insyaiyah makna. Segi lapah nampak macam cerita je, tapi hakikatnya makna tersirat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan. Macam itulah wassalatu wassalam, selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segi ayat tu dia panggil ayat penyata lah bahasa mudahnya. Kalau Arab panggil ayat tu ayat khabariyah, ayat penyata. Nak cerita kata selawat dan salam dekat Nabi. Hakikatnya bukan ayat penyata. Hakikatnya kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu ayat selawat dan salam atas Nabi. Tapi terjemah dia apa dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selawat dan salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemah dia doa. Ayatnya penyata, ayat kenyataan. Macam gini, nak ingin mudah fahamnya macam ni. Macam ni contoh, dia tulis itu, jalan sehala, jalan sehala, signboard, jalan sehala. Ayat tu ayat penyata tu, nak abang ni jalan sehala. Hakikatnya bukan nak abang jalan sehala. Hakikatnya nak abang kepada kita apa? Nak abang kepada kita, hang lalu jalan ni sehalanya, hanya duk pi buat dua lorong. Itu maksud. Ayat tu ayat penyata. Hakikatnya arahan kepada kita, jalan ni hang lalu macam tu je, hang jangan lalu dua lorong, hang jangan buat dua lorong. Itu dipanggil ayat penyata. Hakikatnya bukan penyata, hakikatnya suruh. Macam tu. Sama juga macam hadis ni, kalau ikut terjemah betul-betul fala yu'zi jarahu, maka tidak menyakiti. Tidak menyakiti ayat penyata. Tapi kalau jangan menyakiti, ayat suruhan. Nampak? Itu ayat ni ayat penyata. Tersuratnya penyata khabariyah, tapi segi hakikinya tersiratnya tersirat adalah ayat ni ayat larangan. Tu yang saya terjemah, maka jangan menyakiti. Itu terjemah tu. Tak terjemah tidak menyakiti, beza tau. Maka tidak menyakiti akan jiran dengan jangan menyakiti akan jiran, beza. Sebab itu kita terjemah jangan sebab apa dia insyaiyah yang panggil. Ayat itu sebenarnya ayat suruhan, jangan menyakiti. Itu terjemah. Fala yu'zi jarahu, maka jangan menyakiti oleh man tadi akan jirannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang adalah ia beriman dengan Allah Taala dan hari kiamat, fal yukrim, kita tu yukrimu, kita ni lah mim tu sukun kan sebab ada lam tu. Asal yukrimu je, tapi masuk lam. Fal yukrim. Orang panggil lam amri ni, panggil lam amar. Maka dia kena baca sukun dekat yukrim tu. Jangan baca yukrimu, baca yukrim. Fal yukrim, bersukun, bukan dhammah. Maka kalau siapa-siapa beriman dengan hari kiamat, beriman Allah Ta'ala, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan dhaifahu, tetamunya. Tetamu man tu, tetamu dia. Tetamu ni orang yang main di rumah kita, datang dalam keadaan dia datang ziarah kita. Itu dipanggil tetamu. Kalau berjumpa kot jalan tu, hak tu bukan tetamu. Yang tu jumpa je lah, jumpa kot jalan, tu bukan tetamu. Tetamu ni dia main ke rumah kita, itu dia panggil tetamu. Tetamu dia panggil. Kalau jumpa kot jalan bukan tetamu. Macam kita lah, kita lalu kot kubur, bukan masuk dalam tanah kubur. Yang tu tak sunat ucap Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tengah orang dia kata lalu pun kena ucap lah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu lalu, rumah dia dekat dengan masjid, dekat dengan kubur, hari-hari lalu Assalamualaikum. Masuk tak pagar kubur? Tak masuk tak masuk, tak sunat lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna
insyaallahu bikum lahiqun kan. Tak sunat dah macam tu. Yang sunatnya kita buka pagar masjid, pagar kubur, kita masuk dalam tanah kubur tu, itu baru sunat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau setakat lalu pergi masjid, pusing sana pusing sini, memang laluan utama dia kot tu. Macam mana? Yang tu tak ada assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk dalam pagar, buka pagar masuk. Itu baru ziarah ni panggil. Itu baru ziarah ni panggil. Tetamu kubur tu. Kalau lalu saja tak jadi. Macam orang lah, lalu kat tepi rumah kita, lalu kat depan rumah kita, orang panggil tetamu nak ke dia? Tak panggil tetamu, dan dia pun tak sunat ucap assalamualaikum kat rumah kita. Bukan dia main rumah kita, dia lalu saja. Lalu saja tak. Ini tetamu, kena faham juga takrif tetamu ni apa kan. Kalau tak faham payah juga. Nak maksud tetamu tu apa? Habis. Maka dia muliakan tetamu dia. Memuliakan tu maksudnya jamu makan apa semua tu kan. Sunat kita memuliakan tetamu. Memang sunat kan? Eloknya memuliakan tetamu. Tok guru dulu dalam bab tetamu ni memang mulia sekali. Tok guru dia soleh ya. Hangpa mai rumah aku tak makan nasi jangan duk balik. Mesti kena makan nasi. Mesti macam tu. Tok guru jimat nahu dulu macam tu. Jimat nahu tu dia kalau depa kata depa duk pergi ziarah Haji Mazin mabuk tu dia tadi tepi panggil ziarah tok guru jimat nahu. Tok guru jimat nahu tu lagi apa duk di beris tu di pondok dia lah. Dulu dia duduk ni depan surau ada kat dia duduk. Dia bagi duduk di beris tu, orang main rumah dia lagi mana hampa tak makan nasi jangan balik, mesti makan nasi tu. Dulu macam tu. Dia suruh bini dia besar tok gua jelah lukuk tapah tu pun sama juga masih mahal. Cucu dia apa anak dia hak mufti wilayah tu kan, dia tu pun sama. Dia lagi mana kalau main rumah dia mesti kena makan nasi, tak makan nasi jangan balik, mesti makan nasi tu. Makan nasi makan balik makan nasi, mesti kena makan nasi. Itu style orang dulu gitu. Tok guru dulu macam tu, tak makan nasi tak pergi balik, mesti makan. Dia tu mulia tetamu. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang adalah dia itu beriman dengan Allah Taala dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyaskut, maka hendaklah dia bercakap kebaikan ataupun dia diam. Ini maklum hadis ni. Kalau kita beriman sungguh, cakap benda baik. Kalau tak ada bercakap benda baik, duduk diam sudah. Itu maksud. Hadis pun sama, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim juga. Hadis 310, wa bihi ilaihi wa an Abi Shuraihin Khuzai radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Khuzai itu kabilah Khuzai, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama aja maksud tadi, fal yuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Kalau dia beriman sungguh. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama, fal yukrim dhaifahu, itu yukrim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Lebih kurang sama, cuma lapas tu ada beza sikit. Ada beza sikit. Baik. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi. Hadis ni diriwayat akan dia oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Wa rawal Bukhari ba'dahu, dan Imam Bukhari meriwayatkan sebahagiannya. Maksudnya Imam Bukhari ada riwayat sebahagian. Maksudnya ada beza sikitlah lafaz, tapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Baik. Hadis 311 itu sama aja maksud dia 311. Wa bihi ilaihi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, ni daripada Sayyidah Aisyah. Aku kata, wahai Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya bagi aku ni, kata Aisyah, ada dua jiran tetangga. Ada dua jiran tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Fa ila ayyihima uhdi ahda yuhdi. Maka kepada mana satu daripada kedua-dua jiran itu aku nak hadiahkan. Nak sedekah, nak bagi hadiah ni, nak bagi kat mana? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima min kababan. Bagilah hadiah kepada yang paling hampir daripada mereka berdua, daripada engkau, nisbah pintu. Hak mana paling dekat dengan kita? Jadi hak utama kat tu dulu. Hak jauh sikit tu tak apalah.
Quran. Tamak tu dulu sebab tu duduk dekat dengan kita. Jadi kata Rasulullah, ambil ihtimam dengan hak dekat dengan kita berbanding yang hak jauh sikit. Kalau boleh bagi dua-dua lagi cantik. Kalau salah satu, hak dekat lah. Hak dekat. Itu. Sebab ialah dia dekat dengan kita kan. Dekat dengan kita. Rawahul Bukhari. Hadis ni diriwayatkan akan dia oleh Al-Imam Bukhari. Sebenarnya hadis-hadis ni nak mengajak kita kepada kita fiqh kemasyarakatan. Faham tak? Ini fiqh kemasyarakatan lah dia bagi. Itu yang kata hadis Quran ni panduan dalam seluruh aspek kehidupan tu. Betul. Fiqh kemasyarakatan. Orang tanya dalam hadis ada tak fiqh kemasyarakatan? Nak hidup bermasyarakat. Ni hidup bermasyarakat ni. Nabi nak ajak macam tu. Hadis 312. Wa bi ilaihi wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab, sebaik-baik kawan indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi, ialah kawan yang paling baik bagi sahabatnya, sahabat seorang. Ini yang paling bagus kali. Wa khair ini bagi kawan hak paling baik, kawan hak paling rapat dengan kita, hak paling memahami kita. Itu dipanggil kawan paling baik. Bukan senang nak cari sahabat macam ni noh. Nanti kita baca macam mana sahabat-sahabat Nabi ni menjaga sir Nabi SAW, menjaga rahsia Nabi SAW. Maksudnya apik dengan Nabi ni sampai rahsia Nabi yang tak patut diceritakan kepada orang lain, mereka takkan cerita rahsia tu. Sir Nabi SAW jaga. Itu kawan yang apik lah. Kawan yang kita cerita kat dia pun kita tahu dia takkan bocor benda ni. Ini paling bagus sekali. Wa khairul jirani 'indallahi ta'ala, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Khairuhum li jarihi, ialah jiran yang paling baik bagi jirannya. Khairuhum, jiran yang paling baik lah. Hum tu kembali pada jiran. Orang Melayu ambil daripada kalimah Arab jugalah. Jiran jadi jiran. Kita pun ambil situ, ambil daripada kalimah Arab. Ialah yang paling baik mereka itu jiran li jarihim, bagi jirannya, jiran seorang, ataupun jirannya jiran khairihim. Itu kata Nabi SAW, jiran yang paling baik, jiran yang paling baik dengan kita, itulah jiran yang paling baik. Rawahu Tirmizi, hadis ni diriwayatkan akan dia oleh Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun, hadis ni hadis hasan kata Imam Tirmizi. Imam Ahmad pun ada riwayat juga dalam musnad dia. Imam Hakim pun ada riwayat juga dalam Mustadrak dia. Hadis hasan. Hadis hasan boleh pakai, tak ada masalah. Cuma hadis hasan ni perawi dia kurang ingatan sikit berbanding perawi hadis sahih. Dia punya topik dia tu kurang sikit. Tapi taklah kurang banyak, kurang sikit lah. Maka dipanggil hadis tu hadis hasan. Hadis hasan. Baik. Babun fi birri walidaini wasilatil arham. Ini satu bab pada berbuat baik kepada mak dan ayah dan silatil arham, menyambung tali silaturahim. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ni baca dah sebelum ni. Wa bil walidaini ihsana. Ini nak ambil sini ni. Wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ayat sebelum ni. Wa qala ta'ala wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kamu semua takut akan Allah Ta'ala allazi tasaaluna bihi, yang mana kamu semua saling meminta dengannya, dengan Allah Ta'ala. Saling minta berarti doa kepada Allah Ta'ala. Wal arhama, dan juga arham, hendaklah kamu takut berkenaan silaturahim. Itu maksud. Hendaklah kamu takut berkenaan silaturahim. Itu. Yang pertama tadi takut kat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala tu lah yang kamu saling minta dengan dia. Saja berdoa kat dia. Satu. Yang keduanya arham. Arham tu maksudnya tali silaturahim. Hendaklah kamu takut berkenaan tali silaturahim. Jangan kamu putus ikut dan tali silaturahim ni. Tak boleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Orang-orang yang mana dia menyambung apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengannya, dengan ma itu untuk disambung. Maksudnya dia sambung tali rahim lah. Orang ni dipuji oleh Allah Ta'ala, dia sambung
benda yang Allah Ta'ala suruh sambung. Itu maksud. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami berpesan, kata Allah Ta'ala, akan manusia itu dengan ibu dan ayah dia itu kebaikan. Ini ayat berkenaan mak ayah. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menetap, menghukum oleh Tuhan engkau bahawasa kamu semua tidak boleh menyembah melainkan akan dia. Wa biwalidaini ihsana, dan dengan mak ayah itu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, adakala sampai di sisi engkau itu kibara ahaduhuma, tua salah seorang daripada mereka. Maksudnya seorang mati, seorang ada lagi. Maksudnya mati seorang, seorang ada lagi, kan? Atau ada orang macam tu, mak tak ada dah, ayah ada lagi. Ada orang ayah tak ada, mak mati dah. Ada lagi ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada ni payah juga. Kalau tengah-tengah mengaji, pak mati, tak boleh mengaji dah. Tak boleh mengaji, payah nak mengaji. Jadi sementara dua ada ni mengaji. Nanti kalau tak ada, ayah kau nak mengaji, mak kata hang nak mengaji macam mana, pak hang tak ada lah. Hang kena balik duduk dengan aku. Jadi nak mengaji macam mana? Ujian lah tu, ujian daripada Allah Ta'ala. Macam mana? Tu kaedah dia. Au kilahuma, ataupun salah, ataupun kedua-duanya hidup lagi. Alhamdulillah. Fala, tak tahu lah, saya tak ada lagi lah mak ayah ni. Tak tahu lah, kalau tak ada tu tak tahu orang lah nak jadi guru mana, nak jadi guru mana tak tahu. Tapi macam mana perasaan tak ada mak ayah ni, saya tak lalui lagi. Tuan-tuan dah lalui dah mungkin lah. Nak ada lalui dah, mak ayah tak ada ni. Macam mana perasaan tak ada mak ayah ni? Apa perasaan? Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata bagi mereka berdua tu uff. Jadi uff pun tak boleh, pukul lagi tak boleh. Dia panggil usul fiqh mafhum muwafaqah, dia panggil. Maksudnya kalau uff pun tak boleh, pukul lagi tak boleh. Wala tanharhuma, janganlah kamu cakap akan mereka berdua, jangan. Kadang-kadang kita pun nak marah juga kat mak ayah kita kan, tapi jangan cakap dia kata. Allah Ta'ala kata, wa qul lahuma qawlan karima, hendaklah kamu kata bagi mereka berdua itu perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Waqfid lahuma janahaz zulli, dan hendaklah kamu merendahkan bagi mereka berdua itu janahaz zulli. Janah ni sayap kehinaan, maksudnya merendah dirilah. Minar rahmah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan hendaklah kamu kata wahai Tuhanku, irhamhuma. Irhamhuma ni engkau rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka jaga aku, mereka berdua jaga aku ketika aku kecil. Rabbayani tu jaga, rabbayani tu tarbiyah lah, ikut tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyatan, dia panggil. Rabbayani saghira itu doa kita baca, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita baca ramai, jangan baca rabbayani, rabbayana. Rabbirhamhuma kama rabbayana sighara. Kalau ramai rabbayana sighara, jangan saghira. Rabbayana, dia nak ingat rabbayana sighara. Kalau na sighara, kalau ni saghira. Tu saya pun kadang-kadang keliru juga. Kalau na sighara dengan jamak taksir, kalau ni saghira. Ni ayat Al-Quran kan. Kalau kita nak buat na saghira, sighar itu. Wa qala ta'ala wa wasaynal insana biwalidayhi, kami berpesan akan manusia dengan mak dan ayah itu ihsanan. Ihsanan ni buat baik. Buat baik ni contoh bagi duit kat dia, itu buat baik tu. Hamalathu ummuhu, hamalathu ummuhu ni mengandung akannya akan insan itu oleh ibunya. Wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin ni apa dia? Wahnan ala wahnin, ada tak ta'liq dia? Wahnan, lemah atas lemah, mengandung 9 bulan. Wahnan ala wahnin, yakni lemah atas lemah, susah mengandung. Wa fisaluhu fi amaini, dan fisaluhu, bercerainya seorang insan itu, bercerai daripada mak dia, isak dada mak dia tu, pada 2 tahun. 2 tahun tak isak dah kebiasaannya kan. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka, engkau
engkau bersyukur bagi aku, kata Allah Ta'ala, engkau tu insan tadilah. Kita lah wali walidaika, dan juga mak dan ayah kau. Tu mak dan ayah kau. Jadi tu ayat-ayat Quran suruh kita birrul walidain, dan juga silatul arham. Silatul arham, hubungan tali rahim. Baik, kita baca satu hadis. Hadis 313. Wa bi ilaihi wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, mana satu amal yang paling Allah Taala kasih? Qal salatu ala waqtiha. Solat, kata Nabi SAW, yang pertama amalan yang soleh ni apa dia? Salatu ala waqtiha, solat di atas waktunya. Solat maksudnya solat dalam waktu. Itu yang pertama. Nya tu kembali pada solat lah. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya qultu, aku kata Ibn Mas'ud, summa ayyu, kemudian mana satu pula wahai Rasulullah, mana satu? Qal, jawab Nabi SAW, birrul walidain, buat baik kepada mak dan ayah. Itu yang kedua. Itu seafdal amal, birrul walidain. Qultu, aku kata pula, summa ayyu, kemudian mana satu pula? Qal, jawab Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga baru jihad. Maksudnya sini birru walidain dulu, baru jihad fi sabilillah. Sebab itu kalau jihad yang fardu kifayah kan, dia kena minta izin daripada mak dengan ayah dia. Mak ayah dia bagi baru dia boleh pergi. Kalau mak ayah dia kata tak boleh, kalau hang pergi jihad, aku siapa nak jaga? Contoh kan. Pasal tu tak boleh kan? Kalau fardu kifayah lah. Kalau fardu ain kena jihad lah semua. Fardu ain ni orang kafir main jajah negara kita kan, itu fardu ain. Tapi kalau yang fardu kifayah, dia nak pi had jajah tu lah, jadi yang tu fardu kifayah. Mak dia kata kalau hang pi siapa nak jaga aku? Aku dah tua dah, siapa nak jaga aku itu cerita dia. Jadi masa tu kita nak kena pi ke tak sabi? Haram pi. Sebab mak ayah tak bagi pi. Tak boleh, kena minta izin dia. Tapi kalau mak ayah bagi, tak apa dah. Kalau dalam bab fardu kifayah lah. Kalau bab fardu ain tak boleh lah. Bab fardu ain tu kita kalau dia tak bagi pun kita kena buat jugalah atas nama fardu ain. Birrul walidain ni pun walaupun ayah dia ataupun mak dia masuk Islam, ayah dia non muslim sekalipun, masih lagi kena birrul walidain. Masih lagi kena buat baik lagi. Walaupun ayah dengan mak dia tu kafir lah, non muslim, dia masuk Islam. Mak dia tak masuk Islam, pak dia pun tak masuk Islam. Jadi kena juga birrul walidain tu. Birrul walidain. Tu summa ayu al-jihadu fi sabilillah. Habis. Muttafaqun alaih. Habis tu hadis 314 ni sambung pula. Tu hadis yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.